Salam sejahtera dan salam seratku sayang bersama saya Janet Bennett. Memulakan berita malam mengenai perjumpaan Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari itu Datuk Abang Openg bersama ahli-ahli parlimen dari Gabungan Parti Sarawak GPS di Kuala Lumpur pada Ahad. Perjumpaan tersebut merupakan rutin biasa yang dilakukan setiap kali sebelum persidangan Dewan Rakyat bermula. Antara yang hadir, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof, Timbalan Premier Sarawak Datuk Seri Profesor Dr. Sim Kui Hian, Barisan Menteri dan Timbalan Menteri Persekutuan GPS dan ahli-ahli Parlimen GPS. Dewan Rakyat akan bersidang buat pertama kalinya selama 2 hari dari 19 hingga 20 Disember 2022 selepas berakhir pilihan raya umum ke-15 PRU15 pada 19 November lepas. Antara agenda utama sesi tersebut selain pelantikan yang dipertua Dewan Rakyat adalah usul undi percaya terhadap Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang juga pengerusi Pakatan Harapan PH. Selain itu, persidangan itu turut membentang dan meluluskan peruntukan khas atau bajet mini bagi tujuan membayar emolumen pejabat awam. Sementara itu, mantan Ahli Parlimen Sungai Petani Datuk Johari Abdul dilantik sebagai Yang di-Pertuan Dewan Rakyat yang baharu berkuat kuasa 19 Disember 2022. Perkara tersebut dimaklumkan Setiausaha Dewan Rakyat Dr. Nizam Maidin Bacha Maidin semasa sesi undi bersurat diadakan pada hari pertama persidangan Dewan Rakyat di Parlimen pada Isnin. Datuk Johari berjaya meraih 147 undi untuk menewaskan pencabarnya Tan Sri Muhammad Razi Sheikh Ahmad yang mendapat 74 undi. Terdahulu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengusulkan nama Datuk Johari sebagai calon blok kerajaan perpaduan untuk jawatan berkenaan. Manakala Ahli Parlimen Larut merangkap Ketua Pembangkang Datuk Seri Hamzah Zainuddin mengusulkan nama Tan Sri Muhammad Razi sebagai calon Perikatan Nasional PN. Selain mantan Ahli Parlimen Sungai Petani selama 3 penggal, Datuk Johari juga bekas Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Gurun di Dun Kedah sejak tahun 2018 di mana beliau telah dilantik sebagai Ketua Pembangkang bagi Dun berkenaan pada 31 Oktober lepas. Pada Ahad, beliau mengumumkan pelepasan jawatannya sebagai Adun Gurun berkuat kuasa serta-merta. Berita seterusnya, skim penempatan semula SPS di Nangga Jagau, Nangga Ngungun dan Nangga Tanda akan diberi perhatian penuh bagi memastikan kawasan tersebut dilengkapi dengan infrastruktur yang lebih komprehensif selain mempentingkan sosioekonomi penduduk tempatan. Demikian menurut Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Ngemah Anyik Jana dalam ucapannya ketika menghadiri majlis makan malam bersempena dengan sambutan SPS Nangga Tada ke-50 tahun bertempat di Dewan Penghulu Seribu Nangga Tada pada Sabtu. Menurutnya, Kerajaan Sarawak telah bersetuju untuk menubuhkan agensi pembangunan Raskom (RASDA) yang meliputi daerah Kenawit dan Selangau. Dengan penubuhan RASDA ini, katanya ia pastinya akan merancangkan pembangunan di kawasan Dun Ngemah khasnya di 3 kawasan SPS sedia ada. Beliau turut mengumumkan geran projek kecil luar bandar MRP 2023 berjumlah RM20,000 kepada JKKK Induk Nangga Tada, RM20,000 kepada JKKK Induk Nangga Ngungun dan juga RM20,000 kepada JKKK Induk Nangga Jagau. Terdahulu, beliau menyerahkan insentif akademi berjumlah RM8,500 kepada 11 orang pelajar iaitu 6 pelajar ijazah sarjana muda dan 5 pelajar diploma serta 4 penerima sumbangan kerusi roda di Rumah Unting Sungai Mampai, Kenawit. Program tersebut dilaksanakan 2 dalam 1 iaitu pada Majlis Pemimpin Bersama Rakyat MPBR dan juga meraihkan Adun Ngemah yang telah banyak turun padang dan membantu penduduk. Selanjutnya, seramai 1,829 graduan diraihkan dalam Istiadat Convocation Universiti Teknologi MARA UiTM ke-95 Cawangan Sarawak 2022. Graduan diraihkan ini merupakan kumpulan graduan yang menjalani Online Distance Learning (ODL) pada 3 semester terakhir mereka. Menurut Naib Chancellor UiTM Cawangan Sarawak Profesor Datuk TS Dr. Roziah Muhammad Janor, pihak universiti telah melaksanakan tindakan proaktif dengan menekankan pengajaran dan pembelajaran secara efektif serta fleksibel. Katanya inisiatif strategik juga perlu diambil dengan menyelaraskan semula rangka penilaian kursus secara dalam talian mengikut keperluan Agensi Kelayakan Malaysia MQA.
Pihak universiti juga telah melaksanakan inisiatif sokongan dalam membantu kelangsungan pembelajaran para graduan. Bantuan keuangan, makanan, bayaran yuran, komputer dan peranti telah disalurkan melalui lawatan dan program kebajikan selaras dengan inisiatif #UiTM Prihatin. Beliau berkata demikian semasa berucap pada Istiadat Convocation UiTM ke-95 sesi Disember 2021 bertempat di Dewan Jubli UiTM Cawangan Sarawak, Kampus Samarahan di sini pada Isnin. Tambahnya, usaha daripada pelbagai pihak telah membawa pengiktirafan kepada UiTM di mana ia juga dipilih sebagai salah satu universiti pilihan majikan melalui penarafan Indeks Kebangsaan Kebolehpasaran Graduan Talent Bank. Graduan yang dikasihi, persaingan semasa kini semakin kompetitif untuk para graduan mendapatkan pekerjaan. Oleh itu, para graduan bukan sahaja perlu memiliki kemahiran komunikasi dan berketerampilan, malah perlu resilient dalam bidang keusahawanan pada peringkat tempatan dan antarabangsa. Istiadat Convocation UiTM kali ini melibatkan 6 sidang bermula 19 hingga 21 Disember 2022 bagi meraihkan graduan di peringkat sarjana muda dan juga diploma daripada 15 fakulti. Sementara itu, pelajar sarjana muda Sains, Kepujian Teknologi dan Pengurusan Peladangan Muhammad Nazim Sulaiman telah dinobatkan sebagai pelajar terbaik dan merangkul anugerah graduan terbaik keseluruhan serta anugerah graduan terbaik kepimpinan. Selain itu, beliau turut menerima cek berjumlah RM2,750 tajaan UiTM Sarawak dan Persatuan Alumni UiTM Sarawak MITSA serta sijil penghargaan. Ketika ditemu ramah media, beliau yang juga ahli kedua dari 7 beradik itu menzahirkan rasa syukur dan teruja apabila dinobatkan sebagai pelajar terbaik dan berharap agar generasi seterusnya akan terus berusaha dalam pelajaran mereka. Sebenarnya saya sangka dapat anugerah itu cuma ialah kalau mudah rezeki dengannya kami pun siapa nak mana apa sebab teruja ya terlampau teruja saya tahu nak mana apa macam saya sangka enam saya sangka sebab sebelum tu pun kami saya pernah apa-apa sebab kami just fokus untuk belajar je daripada Tuhan lah sebab kita tinggal ni and then untuk harapan kami kepada student lain lah belajarlah selagi mampu belajarlah selagi mampu hingga berjaya sebab siapa yang belajar ya siapa yang berusaha pasti akan berjaya. Dan perancangan memang ada untuk menyalurkan pelajaran ke peringkat tinggi tapi kini mungkin dalam 1-2 years ataupun 3 years kami memang ambil peluang untuk bekerja dulu lah sebab kini pun banyak bekerja. Ke perkembangan berikut, Persatuan Gendang Pampat dan Main Asal Kuching menerima geran projek kecil bandar MRP berjumlah RM15,000. Geran tersebut disampaikan oleh Adun Bukit Bengunan Datuk Mong Dagang semasa menyempurnakan Majlis Pra-Christmas 2022 di salah satu hotel di Kuching pada Ahad. Majlis seumpamanya diadakan bagi merapatkan hubungan silaturahim di kalangan ahli-ahli persatuan dengan pemimpin. Di samping itu, sambutan turut dimeriahkan dengan persembahan paluan gendang pampat bagi mengekalkan budaya dan tradisi persatuan itu sempena meraihkan perayaan. Manakala di Kabong, seekor buaya betina sebesar 2.9 meter berjaya ditangkap pada Ahad setelah termakan umpan dipasang anggota Perbadanan Perhutanan Sarawak SFC di Sungai Endot, Kabong. Operasi itu merupakan bancian budaya di Sungai Seblak, Kabong yang diadakan oleh SFC selama 12 hari bermula dari 12 hingga 23 Disember 2022. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kabong Muhammad Cikadir turut meluangkan masa melihat buaya yang ditangkap itu serta mendengar taklimat dari pihak SFC mengenai operasi tersebut. Difahamkan operasi melibatkan 5 orang anggota SFC itu turut dibantu 10 anggota polis dari IPD Saratok, 2 anggota bomba dan penyelamat Saratok serta pihak pejabat daerah Kabong. Dalam operasi bancian tersebut, pihak SFC telah memasang umpan kail di 11 lokasi di sekitar Sungai Seblak.
Sekian edisi malam bersama saya, Janet Bennett. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS. Masuk betul ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. #menyebabfakta, salam UKAS.